Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam GBN. Salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya. Jadi hari ini saya akan membuat satu ulasan pendek, ya, berhubung dengan PRN Melaka. PRN Johor. PRN Johor. Dan ini adalah berikutan penamaan calon yang telah berlaku, dan saya sebenarnya nak buat ulasan ni lama, tapi saya menunggu penamaan calon supaya saya nak tahu secara muktamad, ya, pihak mana yang berdamping dengan pihak mana yang akan bertembung dengan pihak mana dan sebagainya, sebelum saya membuat ulasan. Jadi hari ini saya nak bincang, ya, berkenaan dengan pertembungan yang berlaku dan mana satu pihak yang boleh dikatakan pembangkang dan mana satu pula yang boleh dikatakan kerajaan. Jadi ini yang saya nak bincangkan. Baik. Jadi sebelum saya sambung, jadi saya nak ajak anda semua untuk share ramai-ramai dan jangan lupa rujuk live semalam di mana saya telah menceritakan berkenaan dengan apa orang kata perkembangan yang berlaku di dalam 1MDB, kes 1MDB di Amerika Syarikat. Jadi rujuk live semalam dan pendedahan yang agak menarik di mana saya memberikan hujah-hujah mengapa saya rasakan Apandi Ali, bekas Peguam Negara, telah bersubahat dengan Najib. Baik. Jadi berbalik kepada tajuk hari ini, kita pun sudah melalui proses penamaan calon. Dan apa yang mengejutkan, ya, dalam 56 kerusi, ya, dalam 56 kerusi kita lihat semuanya melibatkan pertandingan, atau hampir semua melibatkan pertandingan 4 hingga 7 penjuru. Antara 4 hingga 7 penjuru. Dan ini adalah satu rekod, ya, okay, dah catat sejarah di Johor. Okey. So 4 hingga 7 penjuru. Jadi kita nak salahkan siapa sebenarnya? Okey. Pertama sekali, kita perlu tanya diri kita, siapa pembangkang di Johor sekarang dan siapa kerajaan dari sudut calon yang bertanding. Okey. Jadi calon-calon pembangkang yang betul-betul pembangkang ialah mereka yang tidak ada kaitan dengan blok kerajaan. Okey. Dan ini tidak melibatkan Pakatan Harapan. Sebab Pakatan Harapan secara rasmi saya boleh katakan sekarang memandangkan wujud MOU yang mengikat Pakatan Harapan sehingga sekarang dengan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional dalam blok kerajaan, ya. Maka Pakatan Harapan adalah sekutu Barisan Nasional dan Perikatan Nasional dalam keluarga besar kerajaan Malaysia. Dan siapa, atas ihsan siapa kerajaan besar keluarga Malaysia ni ditubuhkan? Atas ihsan kleptokrat. Okey. Jadi secara tidak langsung PH adalah sekutu kleptokrat. Jadi di Johor PH bukan pembangkang. Ini saya nak beritahu rakyat Johor, dan ini saya minta semua share ramai-ramai. PH bukan pembangkang. Jadi yang tinggal pembangkang ni dari sudut parti-parti yang bertanding, parti-parti utama lah, adalah Pejuang, ya, dan mana-mana parti lain yang bukan berdamping dengan PH. Dan ini tidak termasuk muda. Muda boleh dikira sebagai sekarang, ya, sebahagian daripada keluarga besar kerajaan Malaysia yang ditubuhkan atas ihsan kleptokrat. Maknanya berdamping dengan kleptokrat. Kerana muda telah memasuki perjanjian tertentu dalam pertandingan di Johor dengan Pakatan Harapan. Ya. Itu pun PKR membuat hal sehingga saya dengar ada satu pertembungan antara PKR dengan muda. Okey. So, ini sudah menjadi satu kemah besar pengkhianat. Sebab BN mengkhianati mandat rakyat.
PN, Perikatan Nasional pun mengkhianati mandat rakyat. PH pun mengkhianati mandat rakyat kerana berdamping dengan mereka dan juga berdamping dengan kleptokrat. Dan yang paling pelik, mereka kata, muda kata dia nak lawan rasuah, dia nak lawan BN, tapi dia sebenarnya sudah jadi sekutu BN. Okey. Sudah menjadi satu situasi yang tidak masuk akal. Okey. So, mengapa benda ni terjadi, saya akan jelaskan sebentar lagi. Dan jika anda ada soalan, anda boleh bertanya soalan sebentar lagi bila saya beri isyarat. Buat masa ni, apa yang saya nak katakan ialah ini sudah menjadi pertandingan kemah pengkhianat, iaitu PH, Barisan dan Perikatan, atau Pakatan Barisan dan Perikatan, dan juga muda secara tidak langsung lah, lawan kemah rakyat atau kemah alternatif, atau kemah, nak kata kuasa ketiga. Saya rasa buat masa ni kita panggil kemah rakyat. Okey, kita panggil kemah rakyat kerana kemah pengkhianat ni terdiri daripada mereka yang telah mengkhianati mandat rakyat. Jadi yang bertanding atas prinsip, bertanding dengan kekuatan sendiri, adalah kemah yang menghormati mandat rakyat sekaligus menjadikannya kemah rakyat. Jadi rakyat Johor ramai-ramai perlu sokong kemah rakyat. Sebab tak masuk akal apabila anda mengundi pihak yang mengkhianati undi anda dulu, yang mengkhianati mandat rakyat dulu, iaitu PH atau Pakatan Barisan dan Perikatan. So rakyat tak logik lah. Anda buat undi, anda buat keputusan, mereka mengkhianati keputusan, kemudian anda buat keputusan lagi untuk sokong mereka yang mengkhianati keputusan anda. Sebab itu kena tolak kemah pengkhianat dan mereka yang berdamping dengan kemah pengkhianat. Suka tak suka, muda berdamping dengan kemah pengkhianat. Jadi perlu menyokong kemah rakyat, iaitu kemah yang terdiri daripada parti yang menyokong, yang menghormati mandat rakyat dan tidak berdamping dengan pengkhianat. So itu secara dasarnya mesej saya kepada pengundi di Johor. Ya, dan anda fikirkan apa yang saya kata memang masuk akal. Ya. So saya ulang, tak masuk akal jika rakyat yang sudah ditipu, sudah dikhianati, masih mengundi kemah pengkhianat. Sebaliknya, rakyat perlu mengundi kemah rakyat, sebab ada parti-parti yang jelas menghormati mandat rakyat. So fikirkan, ya. So apabila pejuang bertanding solo, dia telah melakukan langkah yang menghormati undi anda. Dia tak kira nak berganding untuk menang, dia tak kira benda tu menang kalah. Yang pertama, dia dahulukan prinsip, dia dahulukan rakyat. Dia kata rakyat dah undi dulu, kita perlu hormati. Jadi kita bertanding solo sebab kita tak boleh berdamping dengan pengkhianat. Okey, so itu satu. Dan anda boleh mula bertanya soalan sekarang, ya. Sementara menunggu soalan anda, saya pernah ceritakan sebenarnya ini ialah Pakatan Harapan untuk perangkap parti-parti yang dikira ada bakat, ada peluang untuk jadi parti kuasa ketiga yang mungkin menjadi ancaman pada PRU15. Jadi dia kata nak tubuhkan kemah besar pembangkang. Itu yang dari awal lagi saya kata, apa Mat Sabu duk cerita kemah besar pembangkang, sedangkan PH bukan pembangkang. Okey, dan ini telah dinyatakan secara tepat oleh Datuk Wira Marzuki Yahya dari Pejuang. Ya, PH bukannya pembangkang di Johor. So bagi saya secara peribadi, mereka dah jadi sebahagian daripada kemah besar pengkhianat. Mereka-mereka yang telah mengkhianati mandat rakyat. Dan ini disengajakan yang saya lihat sebab nak perangkap parti-parti ini, kerana jika parti-parti yang ada bakat, ada potensi untuk menjadi kuasa ketiga berdamping dengan kemah pengkhianat, maka mereka juga akan ditolak oleh rakyat
ataupun rakyat meluat dengan mereka, maka mereka akan kurang jadi ancaman pada PRU15 sebagai kuasa ketiga. Okey. Dan PKR pula berpura-pura nak guna logo sendiri, jarakkan diri dari PH dengan harapan mungkin pejuang juga akan terjerat dan akan bersama dengan PH. Tapi pejuang lebih pandai, dia berdiri solo. Sebab pejuang tahu, yang saya lihat lah, sebab PKR ni sebenarnya masih sebahagian daripada PH. Dia guna logo sendiri, itu hal dia, tapi dia masih PH. Mereka buat pelancaran jentera pun Anwar ada sana, Anwar masih pengerusi PH. Jadi PH yang masuk MOU yang kini tak ada makna dengan kerajaan. Mengapa saya kata tak ada makna? Asasnya ianya dibuat untuk elak pilihan raya, untuk kestabilan politik. Tapi yang sebenarnya memuji-muji apabila Empat Adun tumbangkan kerajaan Melaka adalah Anwar sendiri. PRN Melaka tidak ditolak oleh PH, tidak ditolak oleh BN, tidak ditolak oleh PN. Jadi kalau dah setuju semua nak pilihan raya, kalau dah memuji-muji mereka yang menyah stabilkan kerajaan negeri, jadi buat apa MOU? Melainkan sebenarnya PH nak jadi sebahagian daripada keluarga besar kerajaan Malaysia yang mengkhianati mandat rakyat dan bersekongkol dengan kleptokrat. Kini muda pun dah bertanding dengan mereka. So saya rasa juga disengajakan, sebab selain daripada nak jerat parti-parti kuasa ketiga ni, PH dah tahu dia akan kena teruk pada PRN ini. Tapi sebelum PRU, dia memberi tumpuan untuk cuba melemahkan parti-parti yang ada potensi menjadi kuasa ketiga. Jadi dia setuju buat PRN ni, dia masih tak tarik MOU. Tapi kena balik kat PH, sebab akhirnya pejuang bertegas akan bertanding secara solo, dan ini secara tidak langsung telah melantun balik kat PH. Jadi tak berjaya lah rancangan ini. Jadi sekarang sia-sia lah dia masuk PRN Melaka, Johor. Dia sia-sia. Dan kemudian sementara PH membuat helah ini, BN pula akan menumpu nak lemahkan pengaruh Muhyiddin kat Johor, supaya bila pengaruh Muhyiddin dan Johor dapat dilemahkan, pengaruh perikatan kat Johor dapat dilemahkan, ini akan melemahkan semangat penyokong perikatan sebelum PRU15. Jadi saya rasa PH sebenarnya nak Barisan Nasional menang besar, supaya jika menang besar, maka boleh digunakan hujah kemenangan besar ni untuk menekan Ismail Sabri untuk bubar parlimen, supaya boleh diadakan PRU awal. Dan nampak jelas hala tuju mereka ni. Tapi melantun balik lah kat PH, sebab pejuang tak masuk lah kemah pengkhianatan mereka. So itulah hujah saya hari ni. Ini adalah kemah pengkhianatan lawan kemah rakyat. Jadi fikir-fikirkanlah, rakyat perlu sokong kemah rakyat. Saya tidak akan buat ramalan, okay? Saya tidak akan buat ramalan sebab saya bertegas, dinamik politik di Johor ni lain sikit sebab kehadiran pejuang, kehadiran parti-parti tertentu. Jadi dia lain sikit, formula dia dah ubah. Cara undi akan berpecah pun mungkin berubah buat kali pertama dalam sejarah. Mungkin ada kejutan, mungkin tidak. Sukar nak beritahu, sukar nak ramal. Jadi memang saya tak buat ramalan, tetapi apa pun PH sebenarnya secara tidak langsung telah melakukan sabotaj terhadap kemungkinan wujudnya satu gabungan pembangkang yang kuat. Ini kerana PH masih berdamping dengan Anwar yang ditolak rakyat, jelas terang-terang ditolak rakyat, dan kita dapat lihat dalam PRN Sabah, kita dapat lihat dalam PRN Melaka, kita dapat lihat dalam PRN Sarawak, ditolak rakyat. Dan juga PH makin ditolak rakyat sebab MOU, sebab mereka berdamping dengan kleptokrat, sebab mereka mengkhianati mandat rakyat. Okey. So memang jangan haraplah parti-parti lain akan berdamping dengan PH, khususnya pejuang. Ya, jangan haraplah. Okey. So secara tidak langsung apabila PH melakukan ni, PH telah mengkhianati parti-parti tertentu yang dahulunya adalah rakan mereka, mengkhianati pembangkang kerana telah
uh, tidak sebab nak sangat Anwar kan, sebab mereka tidak berpijak di bumi nyata. Presiden DAP, Presiden Amanah tidak berpijak di bumi nyata. Jadi akhirnya peluang untuk membentuk satu gabungan betul-betul pembangkang yang besar sudah tergadai. Dan sekarang mereka sebenarnya secara tidak langsung membantu Barisan Nasional. Ya, PH secara tidak langsung membantu Barisan Nasional. So ini mesej saya. Jadi sekarang jika ada soalan, anda boleh mula bertanya sekarang. Pendek je hari ni. Zalimah terbaik. Terima kasih. Pegang berprinsip. Okay. PH tidak jujur. Syam Edi, lari tajuk sikit. Apa pendapat tuan mengenai 10K one off? Ramai rakyat yang nak sangat-sangat. Kenapa politik tak nak tolong rakyat bangkitkan? Okey, ini dah menyimpang jauh. Jadi mungkin kalau saya nak sentuh, saya sentuh di lain masa. Tapi anda boleh rujuk di YouTube Regi Jasiri Taudin. Ada satu live yang saya buat berhubung dengan KWSP. Saya ada sentuh di sana. Pejuang Muda Sungai Petani. RJ, adakah relevan perjuangan Parti Muda apabila di bawah khemah PH? Itulah saya dah kata. Apa yang muda hasratkan, saya tak faham. Dari sudut blok kuasa ketiga, konsep kuasa ketiga, dia memang tak layak lagi. Dan peliklah apa yang telah berlaku. Apa yang saya tak faham lah. Cara pemikiran muda ni menunjukkan ketidakmatangan. Itu pun awal-awal pejuang dah kata, bila pejuang didirikan, ianya adalah atas dasar nak ganti UMNO, nak lawan UMNO, kerusi-kerusi Melayu, ya. Dan sudah pasti muda tahu bila pejuang masuk, dia akan nak lawan kerusi-kerusi Melayu, khususnya kerusi-kerusi UMNO dan PPBM, dan benda tu pun dah disuarakan. Tapi tiba-tiba muda pergi buat perjanjian dengan PH, kemudian berlaku pertembungan dengan pejuang. Ini tak boleh faham lah. Tak boleh faham. Muda ni dah kena pengaruh ke apa tak tahulah. Tu hal mereka lah. Ahmad Imran, salam pejuang Kota Tinggi Johor, sokong calon pejuang UMNO yang ditubuhkan oleh Tun M sudah lari matlamat perjuangan penubuhan asal UMNO baru. Sokong calon pejuang. Ya, UMNO baru. Okey, saya faham. Ya, sokong calon pejuang, setuju. Daniel Lim, muda dan warisan setia pada Mahathir. I don't know what you mean, tetapi muda di dalam Johor saya lihat sudah tersasar. Itu saja. So saya tak boleh bersetuju sangatlah bahawa dia setia pada Mahathir. Tapi maybe ada yang saya tak tahu. Itu leave it to pihak-pihak berkaitan lah. Muhammad Syamri Makno, Parti Warisan bertanding di Johor buat kali pertamanya, ya. Okey. So kalau tak ada ada soalan tak? Mas Joko. Ibrahim Muhammad, salam tuan. Minta pencerahan tuan kenapa tiba-tiba warisan masuk bertanding di PRN Johor. Perpecahan undi berlaku di mana bertembung dengan pejuang? Ada kedua parti ini bertembung sama tempat? Kurang pasti. Okey, saya belum memerinci, ya, dan belum melihat warisan bertanding di kerusi mana. Adakah berlaku pertembungan dengan pejuang? Saya belum memerinci. Saya agak tidak. Okey. So saya agak tidak, tapi sebetul-betulnya saya belum memerinci benda ni. Okey. Saya setakat ni hanya melihat muda dengan pejuang, ya, itu saya dah lihat. So saya tak bolehlah jawab soalan ni. Tapi mengapa warisan bertanding di Johor, tak ada masalah. Warisan nak kembangkan sayap dia di Semenanjung, tak ada masalah. Okay. Warisan bukannya bekerjasama dengan PH, tak ada masalah. Saya lihat tak ada masalah. Sebab banyak parti-parti yang ada sekarang adalah parti-parti pengkhianat yang perlu diganti.
ya, termasuk PH, ya, perlu diganti sebab mereka asyik mempelekeh dan mengkhianati mandat rakyat, ya. Okey. Daniel Lim, muda dan warisan bertanding di Johor cuba nak halang PKR DAP dan Amanah kalah teruk di Johor. Okey, jika itu matlamatnya, maka pakar-pakar strategi muda dan warisan ni tersilap langkah lah muda dan warisan melantik dia sebagai pakar strategi lah. There is no way kehadiran muda boleh meningkatkan, memberi kesan positif kepada PKR, Amanah dan DAP. Tak percaya, lihat sendiri. Okey, lihat sendiri keputusan PRN Johor. Saya tak buat ramalan, tapi babak ni saya beritahu anda, lihat sendiri. Muda tidak akan pengaruhi kedudukan atau meningkatkan prestasi DAP, Amanah dan PKR. Malah PKR, DAP dan Amanah telah melunturkan potensi muda menjadi sebahagian daripada atau satu alternatif buat rakyat yang tergolong sebagai kuasa ketiga. Andai kata pada PRU 15 muncul lah, saya pun tak tahu adakah benar-benar ada parti-parti yang akan mengaku sebagai kuasa ketiga atau blok ketiga, saya tak tahu. Okey. Tetapi ini tidak benar, ya. Man komen, okey, ini saya dah Syafari Adin, salam tuan, berapa jangkaan parti Pejuang letak calon untuk seluruh Johor ni? Adakah Pejuang peluang lebih cerah untuk menang berbanding UMNO? Apa komen? Saya dah beritahu saya takkan ramalkan. Pejuang letak 42 calon, ya. Ramalan saya tak akan buat, dan saya rasa sebenarnya tak ada siapa yang tahu dinamik di Johor ni bagaimana ianya akan berakhir, ya. Cuma bila ada pertumbungan banyak penjuru, lazimnya ianya jika Johor adalah kubu kuat BN, ianya memihak pada BN. Tapi itu adalah berdasarkan anggapan BN menunjukkan peningkatan prestasi berbanding PRU 14. Okey. Tapi kita lihat sebenarnya BN tak menunjukkan langsung peningkatan prestasi jika anda analisis betul-betul keputusan PRN Melaka, keputusan PRK Cini, kubu kuat Najib dan beberapa pilihan raya. Anda analisis betul-betul, anda akan lihat dia tak ada peningkatan prestasi. Cuma ada satu pendapat yang mengatakan bila ada pertembungan banyak penjuru, kerana banyak pertembungan ni juga melibatkan parti-parti yang kononnya pembangkang, maka ianya akan memecahkan undi pembangkang. Itu kita lihatlah sama-sama keputusan. Sebab jangan lupa PH sekarang bukan dikira pembangkang, PH sekarang dikira sekutu BN. Adakah akan ada rasa frust meluat terhadap sekumpulan besar penyokong BN kerana BN memasuki MOU bersama PH dan sebagainya? Ini kita lihat sendirilah di Johor. Kita lihat keputusan lah. Okay? So saya tak nak komen lah, saya tak nak buat ramalan. Okay. Jangan nanti lepas keputusan keluar anda kata saya ada buat ramalan, dia ni akan menang, dia tu akan menang. Tak ada, langsung tak ada. Saya tak buat ramalan. Okay. Pejuang Muda Sungai Petani, setuju dengan kata-kata RJ, parti-parti penyokong kleptokrat perlu diganti. Ya, terima kasih. Saleh lambat masuk. Zaimah, Muda dan Pejuang bertembung, warisan cuma N43, satu kerusi bertembung, yang lain yang lagi 5 tak bertembung. Okey. So saya rasa tak ada masalah lah warisan ni, tak ada masalah. Syam Edi, apa pendapat tuan tentang Parti Perikatan Nasional? Adakah PN ni betul-betul parti yang bersih dan boleh diharap? Bagi saya mudah je. Kita balik pada kemah pengkhianat lawan kemah rakyat. Pilihan raya negeri Johor adalah kemah pengkhianat lawan kemah rakyat. Kemah rakyat terdiri daripada parti yang benar-benar pembangkang dan benar-benar menghormati
mandat rakyat pada PRU 14, iaitu pejuang dan warisan. Kemah pengkhianat ni sekarang terdiri daripada Pakatan Harapan, atau lebih spesifiknya DAP, PKR, Amanah Muda, dan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Dari sudut PRN Johor lah. Jadi Perikatan Nasional adalah pengkhianat mandat rakyat. Dari sudut prestasi, kita lihat gerombolan ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional dan Barisan Nasional telah mencarca merbakan politik negara, ekonomi negara, memudaratkan ekonomi negara, politik negara sejak langkah Sheraton. Jadi nak kata boleh percaya tu, of course tak boleh percaya. Tambah pula nak percaya pengkhianat. Siapa boleh percaya pengkhianat? Dah nama pun pengkhianat. Ya. Salih-salih. Salih-salih saya selalu lihat, ya, mesej anda semua live selalu putus-putus. Mungkin ada masalah, ya, internet di kawasan anda, mungkin lah. Jadi saya minta salih-salih check connection anda di sana. Ibrahim Muhammad, Parti Muda tersilap langkah, rugi banyak undi pemuda sebenarnya. Ya, betul. Tapi dari satu sudut anda perlu faham, bila kita cerita undi 18 ni, ia meliputi sebenarnya pengundi baru adalah di kalangan umur 18, 19 dan 20 tahun. Jadi dalam julat umur ni, yang paling kurang matang adalah 18 tahun. Yang lebih matang sikit adalah 20 tahun. Jadi yang 20 tahun ni, saya jangka mereka lebih matang dan boleh berfikir, dan mereka akan lihat bahawa muda tersilap langkah. Yang kurang matang daripada 3 umur ni, iaitu 18 ni, mereka tidak, saya nampak mereka tidak akan memikirkan semua tu. Mereka lebih kepada, oh ini parti muda, semua orang muda, ini parti kita. So jangan kata muda tak ada saham, tapi cuma adakah cukup mereka yang berumur 18 tahun sahaja untuk memberi satu impak kepada muda setelah muda memasuki perjanjian dengan PH? Itu timbul tanda soal lah. Kamal Zairuddin Shah Omardin, salam perjuangan yang belum selesai, terima kasih. Sobri Abu Bakar, salam perjuangan bro RJ, terima kasih. Jadi itu sahajalah pencerahan saya. Jadi saya minta anda semua share ramai-ramai, ya. Dan setiap siaran saya diulang siaran di YouTube Regi J Siri Taudin pukul 9 malam setiap hari. Jadi siaran ini juga akan diulang di YouTube Regi J Siri Taudin. Jadi jika anda menontonnya di YouTube, sedang menontonnya di YouTube Regi J Siri Taudin, bermakna anda sebenarnya sedang menonton apa yang sudah disiarkan di Facebook Regi J Siri Taudin. Ya, dan sementara menunggu live malam ni di YouTube Regi J Siri Taudin, rujuk live semalam di mana saya buat satu pendedahan berkenaan dengan Apandi Ali dan Najib. Sebenarnya saya ada cerita perkara-perkara tertentu berkenaan Apandi Ali dan Najib. Rujuk live semalam, scroll ke bawah ataupun pergi ke YouTube Regi J Siri Taudin. Ya, ada soalan saudara RJ Syam Tam, cukup jelas apa yang dicerahkan. Seeloknya RJ jadi speaker kempen PR. No. Terima kasih Syam Tam. Said Azirul, aku risau Parti Pejuang hanya memecah belahkan undian. Maaf ya. Sebenarnya ada dua perspektif, ya. Di satu belah ada Parti UMNO yang sekarang parti pengkhianat dan dikuasai oleh kluster mahkamah dan kleptokrat yang sebenarnya telah memporak-perandakan politik negara, memudaratkan negara, ya, dan mengkhianati mandat rakyat, kira mengkhianati bangsa dan negara. Di satu belah ada Pejuang, parti yang menghormati mandat rakyat dan ingin berjuang untuk agama, bangsa dan negara. Jadi kalau anda cerita Pejuang adalah parti memecah belahkan undi, saya pula akan kata sebenarnya UMNO yang pecah belahkan undi. Patutnya, sebab yang ini berprinsip, yang ini betul, yang ini adalah berada dalam landasan yang benar, yang ini sudah berada dalam landasan yang terpincang, yang salah, yang harus ditolak. Jangan kata oh tapi UMNO dah lama, maka kita perlu biarkan UMNO, kalau parti baru usah tubuhkan parti baru. Mana boleh. Kalau
satu parti yang jahat, kita tak boleh halalkan kewujudannya hanya kerana kita kata dia lama, ya. Bila tak boleh diubati, maka perlu ada parti baru. Jadi saya pula nak minta maaf kepada anda, Syed Azizul. Hujah ni saya tak boleh terima, ya. Tapi terima kasih juga kerana bertanya. Okey, so itu sahaja hujah-hujah saya, dan pastikan anda share ramai-ramai sehingga kita berjumpa di lain masa. Saya akan letak link kepada saluran Telegram saya, Regi J. Siri Tauddin, tolong sertai, ya. Kepada juga live semalam, ya, saya akan letak link kepada live semalam versi YouTube dan link artikel berkaitan, anda boleh baca, dan sentiasa layari thethirdforce.net untuk perkembangan terkini. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.